Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huday binti Abdullah daripada Department of Civil Engineering, PPD. Hari ini saya ingin berkongsi berkaitan tentang Research Methodology Part 1. Okey. Diharap kesemuanya sihat hendaknya, dan sebelum saya memulakan sesi kita, saya ingin memberi sedikit motivasi. Okey, bila kita dah buat sesuatu projek ataupun ini adalah final year project you all. Okey, bila kita fikirkan sesuatu projek, kita kena ingin menyelesaikan masalah masyarakat. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Okey, kadang-kadang kita fikirkan sesuatu itu tidak logik untuk kita laksanakan. Anything is possible when you believe in yourself. Bermaksud, jikalau you believe in yourself, insya-Allah you akan dapat apa yang you nak. Walaupun you kata, aku pasti tak dapat pun ni. Contoh, semester ni saya nak dapatkan 4.0. Walhal sebelum-sebelum ni you punya result 2.0 kan? Tapi bila you percaya pada diri you sendiri, pasti you akan dapat. Walaupun tak dapat 4, mungkin dapat 3.7. So, okey dah tu. So, awak kena yakin pada diri awak sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. You are engineer. Dan you kena percayakan sesuatu yang berlaku tu adalah diri you sendiri. Kalau you tak ubah diri you sendiri, you tak akan dapat. Kalau you kata, hari ni saya okey, semester ni saya nak belajar rajin-rajin untuk mencapai 4.0 pointer. Tapi you punya kerja macam orang pointer 2.0. Macam mana you nak dapat 4.0? Jadi kita pun kena usaha juga. Believe, tapi you kena usaha juga. Okey? Yang kedua, how to change the way you see yourself and boost your confidence. You tengok ni, ini kucing. Tapi orang melihat dia adalah lion. Maksudnya dia melihat awak tu yang kecil tu, tapi dia sebenarnya dalam diri awak tu ada satu lembaga yang besar. Maksudnya, budak ni bukan calang-calang ni. Maksudnya you kecil tapi nampak you punya kehebatan you terselah. Begitu Nampak macam contoh Jack Ma. You nampak yang Alibaba punya, yang pembuat Alibaba tu. You lihat dia macam orang biasa, macam orang kampung biasa. Tapi hakikat sebenarnya dia tu adalah millionaire. Okay. So, how to change the way you see yourself and boost your confidence. Okay. Next. Work hard and stay humble. Walau tinggi macam mana you sekalipun, you mesti kena humble. Jangan terlampau mendabik dada. Contoh, you dapat satu projek yang besar. Kata, hebat projek aku ni, mesti boom pasti. Okey, tetapi you kena stay humble. Jikalau sekiranya, contoh you hebat dalam matematik contohnya. Tapi you kata, aku pandai sebab atas diri aku sendiri, bukan disebabkan oleh orang lain. Okey, jadi you kena fikirkan sebenarnya itu adalah bukan you, tapi Tuhan yang bantu you. Tapi kita kena humble juga. Sometimes, bila kita mendabik dada sangat, tengok-tengok kita punya test, kita boleh buat kan kita cakap. Tapi sebenarnya kita banyak careless kat situ. Banyak, ini salah markah dia, ini salah markahnya, jawapan salah, tekan kalkulator salah. So, jangan terlampau riak dan takabur. Okay? Maksudnya, jangan terlampau ego sangat. Orang nak minta ajar, you tak nak ajar. Tak boleh macam tu. So, you need to stay humble and sentiasa merendahkan diri. Okay? Next. Okay. Sometimes a single sujud to Allah heals all the pain. And then you don't need to okay, to love you. You just need Allah. Apa yang you buat, tinggi mana pun you terbang, you kena ingat siapa yang menciptakan you. Maksudnya, you bekerja kuat, you jangan cakap, ini adalah aku yang buat, sebab tu aku berjaya. Tidak, sebenarnya ada yang membantu you. Kawan-kawan you, Tuhan yang sentiasa melihat you, dan dia yang membantu you. Dan juga, mak ayah awak yang mendoakan awak. Itu kena percaya, okay? Okay, next. Okay, bila kita buat sesuatu kerja,
lebih-lebih lagi final year project kita kena fikirkan sesuatu yang besar. Think big and make it happen. Kita kena fikir sesuatu yang besar dan kita kena jadikan dia supaya menjadi sesuatu kenyataan. Contoh, you berfikir sesuatu yang sangat besar, tapi you fikir, aku ni tak mampu untuk membuat benda ni sebab dia terlampau susah dan terlampau rumit untuk aku buat. Tapi kita fikir, tapi aku yakin aku boleh. Sometimes, bila kita yakin dah, confident yang kita boleh buat sesuatu projek. Contohnya, you kata, I nak buat sesuatu bangunan, shopping mall. Tapi you tak ada duit, tak ada bajet dan sebagainya. Dan you pun share pada orang lain. Awak rasa saya boleh tak buat shopping mall ni? Tapi bila kawan you kata, engkau dah lah tak ada duit, miskin pula tu. Siapa nak support you punya projek? Siapa yang nak handle? You bukan pandai design pun, you bukan hebat pun. Orang sekeliling dia akan mencemuh kita. Orang sekeliling kata dia akan berikan side negatif kepada kita. Okey, fikirkan Tetapi bila you confident dan you yakin yang you boleh laksanakan, pasti you akan buat sesuatu supaya menjadi. You akan carilah dana daripada industri mana-mana, you akan dapat sponsorship daripada mana-mana pihak untuk mendapatkan supaya projek you menjadi. Okey, sebab itu kita kena fikir sesuatu yang besar dan buat sesuatu tu sampai menjadi. Okey? Okay, good. Okay, so are you ready for our discussion, for our sharing knowledge session? Okay, go. Okay, ni adalah FYP awak, final year project awak yang pertama. Yang pertama, you kena logbook, disahkan oleh pengelia setiap minggu. Yang kedua, bab 1 introduction proposal FYP. Okay, hari ini yang saya ingin menerangkan berkaitan tentang introduction. Okay, introduction iaitu chapter 1. Okay, sepatutnya you all kena hantar dah pada minggu ini kan? Okay, pada supervisor masing-masing. Tetapi saya ingin bercerita serba sedikit supaya sekiranya you all dah buat sekalipun, you all boleh baiki dan boleh hantar balik kepada pengelia. No problem. Okay, yang kedua, bab 2 literature review. Okay, yang ni you kena hantar pada supervisor pada minggu yang ke-8. Okey, dan bab yang ketiga adalah metodologi. Ini sedikit berkaitan tentang macam mana cara you nak buat sesuatu projek you daripada A to Z. Okey, dan hantar pada minggu ke-12 kepada pengelia. Dan selepasnya, you kena hantarkan draft laporan kepada panel dan pengelia masing-masing. Boleh baca sendiri ya. Sebab saya rasa ini telah diterangkan oleh Encik Hakimi berkaitan tentang projek ini. Okey, mari kita pergi ke proses yang seterusnya. Okey, proses yang seterusnya adalah bila you lihat di sini, okey, saya nak terangkan berkaitan tentang chapter 1. Okey, dalam chapter 1 kebiasaannya ada introduction yang pertama, yang kedua problem statement, yang ketiga objektif, yang keempat scope of the study, yang kelima research significant, dan juga yang keenam organization of the thesis. Ini yang mesti you kena ada dalam you punya chapter 1. Okey, dalam chapter 1 juga biasanya orang melihat thesis you all, dia akan buka first dia tengok bab yang pertama adalah chapter 1. Dia nak tahu overall keseluruhan you punya projek ini daripada chapter 1 ni. Kalau chapter 1 ini bagus, bermaksud baguslah chapter kita tu. Mungkin dia akan tahu dah generally kita punya projek. Lebih-lebih lagi, you all yang buat yang untuk final year project satu ni, 1, 2, 3. So, dia orang akan tengok kepada satu dulu. Okay? Jadi, ini sangat crucial dan sangat penting untuk awak tekankan. Okey, sebelum tu saya bagikan pendahuluan dahulu berkaitan tentang research. Okay, research is a procedure by which we attempt to systematically find the answer to a question or the resolution of a problem with the support of the demonstrable fact. Okay, bermaksud you bila kita buat sesuatu research,
kita kena buat sesuatu jawapan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, ini samalah. Betul saya cakap. Biasanya, bila kita nak menentukan buat research, kita lihat dulu masalah yang dihadapi oleh orang tersebut. Mungkin mereka tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita orang bijak dan pandai ni, kita turun dan menyelesaikan masalah mereka sedikit. Okey, ini boleh baca sendiri. Okey, kita pergi ke seterusnya. Dalam research cycle ni, dia mengandungi beberapa kitaran. Yang pertama, you kena identify research area. Biasanya, contoh kadang-kadang kita kata kita berminat dalam bahagian environment ataupun construction ataupun structure dan sebagainya. Okey, contoh bidang saya adalah environment. Saya berminat bahagian environment. Saya akan identify masalah-masalah yang ada pada alam sekitar. Begitu. Dan selepas itu saya akan design research study. Macam mana kita nak design research study ni? Kita lihat bila kita membaca tu penting. Bila kita membaca paper yang ada di online, kita akan baca paper. Bila you baca paper, you akan lihat, ini ada masalah dia disebabkan oleh pencemaran sungai. Pencemaran sungai dia disebabkan oleh dibuang oleh kilang, dye yang dibuang oleh kilang dan sebagainya. Maksudnya ada pelbagai masalah yang timbul. Bila menyebabkan itu, dia menyebabkan sungai kita kotor dan menjadi proses eutrophication, iaitu sungai kita menjadi hijau, sungai kita sangat kelam dan tak hidup. Ini adalah maksudnya daripada masalah-masalah yang kita baca daripada paper tersebut. Selepas itu, kita pergi ke conduct research. Maksudnya bila kita dah dapat daripada design research, kita tengok metodologi orang, kita bukan tiru. Kita refer macam mana cara mereka buat. Contoh, ni bahagian saya yang senang untuk saya buatlah contoh. Dalam IC sekumbahan adalah wastewater. Dalam IC sekumbahan dia mengandungi polutan yang ada 3 polutan, iaitu karbon, nitrogen dan fosforus. Dalam karbon, nitrogen dan fosforus, saya baca dalam paper, dia kata dalam paper ni dia mengatakan kita kena pakaikan bakteria. Ataupun kita pakai bakteria. Jadi bila kita menggunakan bakteria, kita kena tahu bakteria jenis apa yang digunakan. Dan masa tu kita conduct research kita. Macam mana kita nak dapatkan bakteria tersebut? Bila kita dah run kita punya research mengikut apa yang telah nyatakan di paper, dan kita gabung-gabungkan jugalah beberapa paper untuk menguatkan kita punya research. Dan selepas itu kita analisis. Dan after analysis, you publish your research result. Maksudnya publish, you akan dapatkan you dah buat technical paper dan your supervisor akan pergi ke conference dan hantar kepada jurnal. Maksudnya, dan orang lain pula melihat you punya hasil daripada jurnal tersebut. Hebat tak research ni? Maksudnya, bila kita buat sesuatu research, orang-orang di luar akan membaca you punya research. Bila you publish, kalau you tak publish, you tak akan dapat. Publish ni pelbagai jenis. Macam contoh daripada tesis you, orang akan lihat hasil dapatan daripada projek ini, dia mendapati sekian. Jadi orang kata, ours ni dah pernah buat benda ni. So mungkin saya akan buat lagi macam gini, tapi saya akan ubah cara method dia. Begitu dia. Next. Kita pergi ke research question. Ini adalah masalah-masalah lah. Biasanya bila sebelum kita buat penyelidikan, kita ada research question ni lah. What, why, how. Masa kalau what ni adalah title, aim and objective. Untuk why ni, problem statement and contribution of the study. How, how ni, research methods and methodology. Macam mana kita buat kerja kita. Dan when ni project planning. Maksudnya setiap satu kerja you kena ada milestone. Milestone ni maksudnya you punya
benchmark you. Okey, contoh you kata, okey sehingga pertengahan minggu ni ataupun sehingga mid-sem ni saya nak sediakan semua alatan saya, contoh.